Orang kata abang ni the next in line nak ganti Iskandar Sturk. Betul ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assalamualaikum semua, selamat malam, selamat datang. Saya ucapkan ke Voice Out by Voice of Percussion. Okey, untuk pengetahuan pada hadirin dan para penonton sekalian, ini merupakan satu pilot ataupun satu percubaan di mana kita akan mengupas ataupun membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan marching band. Inisiatif ini datangnya daripada Voice of Percussion, di mana Voice of Percussion ni merupakan satu independent team ataupun independent band dekat dalam Malaysia ni. Ramai lagi ataupun banyak lagi independent team yang ada dekat Malaysia. Ini adalah salah satu inisiatif yang dilakukan. Kerana apa? Sebab kita nak bangunkan balik industri marching band yang orang kata dah suang-suang kuku sejak dilanda pandemik COVID-19 ni. Okey, untuk episod yang pertama ini kita panggil ataupun kita jemput tetamu undangan, tetamu khas kita, tak lain tak bukan, beliau merupakan Hasni Amir. Amir. Hello Hasni. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Sihat Sihat alhamdulillah. Apa khabar tuan host? Alhamdulillah baik. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Hazim Azman ataupun you guys boleh panggil Hazim. Okey, Hasni pun boleh panggil saya Hazim lah. Alright. Okey Hazim, boleh. Okey, jadi Hasni, saya panggil Abang Hasni lah sebab saya rasa saya ni kira budak-budak lagi lah kalau nak kata dalam marching band ni. Macam Abang Hasni ni kira dah orang kata apa, dah legend lah dalam marching band dekat Malaysia ni kan. Jadi belum lagi. Okey. Sebelum kita mulakan dululah, apa kata kita perkenalan dulu dengan Abang Amir, Abang Hasni. Jadi kita nak kenalan sedikit dengan Abang Hasni. Boleh tak Abang Hasni ceritakan sikit pengalaman Abang Hasni ni dekat dalam marching band ni sendiri? Bermula macam mana sampai sekarang, dah berada dekat mana kan, dan kerjayanya apa tengah buat sekarang? Silakan Abang Hasni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum saya start, saya kedua sekali, nama saya Muhammad Hasni Amir bin Hashim. Boleh panggil saya Hasni Amir. Okey. Kalau cerita pengalaman dalam marching band adalah saya start daripada sekolah menengah. Okay, saya masuk sekolah menengah which is Victoria Institutions, and saya masuk dia punya pacaragam nama Victoria Institution Cadet Corps Band. So daripada form 1 memang saya dah start belajar lah main trombone. So 5 tahun main lower brass, tak boleh tukar instrumen apa-apa. Tak apa, kita stay je 5 tahun tu kan, main. Banyak jugalah pengalaman which is keluar competition, show, explore luar negara, competition di luar peringkat national, international, wakil Malaysia, berlawan sendiri dalam Malaysia. So banyak yang dah saya join masa sekolah. Dan kemudian lepas sekolah saya masuk UiTM Sungai Pahang pada tahun 2011 sampai 2014 11-13 tu. So masa kat Jengka pun saya terlibat juga dengan band, which is saya masuk dia punya core brass band kat sana. Tapi dia bukanlah macam sekolah punya yang massive kan, yang jenis besar. Dia je biasa-biasa je, ada blower kecil-kecil macam tu. Dan sekarang saya banyakkan saya mengajar UiTM, mengajar sekolah dan juga grup yang kecil-kecil lah macam tu. So dalam beberapa tahun ni banyak juga, daripada 2006 macam tu pengalaman. Okay. Kiranya kalau kata daripada 2006 sekarang dah 2021, orang kata hampir 15 tahun dah berkecimpung dalam dunia marching band ni. Lama tu. Ya, 15 tahun dah. Alhamdulillah. Lama
lama tu. Jadi sebab 15 tahun ni bagi saya satu tempoh yang agak lama lah juga kan. Orang kata apa, Okay. like, tambah lagi 10 tahun boleh jadi Jubli Perak. Ui, boleh sangat tu. Jadi Okay. nak tanyalah, Okay. apa yang membuatkan Bang Hasni ni orang kata berminat nak join dengan marching band ni? Sebab kita tahu kalau kita sebut pasal marching band ni, berjemur tengah panas, berkawat tak ingat dunia, yang ketiga tak ada live. So kenapa Abang Hasni ni macam berminat sangat nak join marching band kan? Dah 5 tahun 15 tahun ni ada lagi, orang kata aktif lagi dekat marching band. Okay, ni nak cerita pasal yang at the first place sekolah tu ke ataupun yang kenapa stay sampai sekarang? Boleh juga tu, dua-dua tu. Kalau orang kata masuk form 1 tu kenapa masuk band, sebab ibu dia kata masa dia duduk kampung dia selalu tengok perarakan Merdeka 31 Ogos, dia mesti nampak pancaragam VI dalam TV. So bila masuk tu ibu kata, Amir cuma masuk brass band, selalu tengok dalam TV dulu kan, masa ibu muda-muda. So itulah startnya masuk. Tapi bila masuk tu banyaklah juga benda-benda jerih perih sakit ke semua tu kan. Okay, tapi kenapa nak cakap yang stay? Okay, salah satu sebab saya stay, okay, kalau nak cakap pasal saya mungkin passion saya bukannya in marching band yang betul-betul nak main. Passion saya sebenarnya adalah sharing the knowledge. So passion saya punya line sekarang adalah bagi apa yang saya dah belajar, apa yang saya dah dapat, saya suka share. So itu antara benda yang drive saya untuk saya teruskan berada dalam industri ni lah. Dah daripada 2006 habis sekolah, UiTM pun masih, habis pun still lagi ambil music sekarang. Itulah kot, mungkin saya suka share. Sebab industri ni tak besar. Dia tak, bila dia tak besar, dia senang nak expand kan. Bagi saya lah, bila dia tak besar, dia senang nak expand kan. So pendedahan tu lagi banyak saya dapat. Macam tu lah. Okay, baik-baik faham. Jadi orang kata apa, lebih kepada nak sharing lah apa knowledge yang kita sharing the knowledge. Benda tu ya. Sebab sebab ada certain orang yang memang passion dia into playing. Memang kenapa dia stay, sebab saya suka main drum, saya suka main tu. Tapi saya stay dalam ni sebab saya suka share, saya suka bagi dulu. Macam apa yang saya dapat dulu, saya suka bagi balik. Alhamdulillah. Faham. Alright, jadi tadi kita dapat tahu Abang Hasni dia start dengan lower brass, betul lah? Main apa? Betul, lower brass. Lower brass ni kita panggil apa? Brass dia macam, kan kalau ada marching band kita ada percussion, kita ada pit, kita ada color guard dengan satu lagi yang panggil brass kan. Saya tak sure sangat yang tu. Banyak lah, brass, blowers. Blowers. Itu saya lupa nama dia. Blowers. Jadi Abang Hasni kata tadi dia starting dengan blowers. Lepas tu dia dah masuk UiTM dan sekarang dia dah mengajar UiTM Jengka. Saya Blue Titans marching band. Jadi macam nak tanya sikit lah, dalam masa tempoh 15 tahun ni bagi saya satu tempoh yang agak panjang lah kan. Jadi macam mana Abang Hasni kembangkan bakat Abang Hasni? Sebab macam dulu Abang Hasni kata main lower brass kan, maksudnya main blowers lah. Sekarang ni macam dah mula berkecimpung, dah boleh main percussion. Pit boleh main juga kan? Pit alhamdulillah boleh main. Boleh main. Itu kita nak tahu. So macam mana Abang Hasni ni daripada blowers boleh jump into percussion, boleh jump into pit. Macam saya pun, saya rasa tak ramai orang yang boleh lah. Macam dia boleh multi orang kata apa, multitask lah untuk semua benda kan. Itu orang kata kalau coach dia ada benda tu, dia ada eagle eye, dia boleh tengok semua benda perfect ke tak perfect ke apa kan. So macam mana Abang Hasni kembangkan bakat? Okay, kalau nak kata macam mana kembang tu, dia bukanlah macam mana, tapi dia terkembang. Okay, dia terkembang. Okay, kenapa puncanya terkembang tu? Sebab macam saya cakap, dia daripada sekolah saya start dengan low brass. Kalau mungkin kata benda ni tradition ataupun rules lah, mungkin semua sekolah pun apply benda yang sama, tak tahulah kan. Tapi once you are blowers, you cannot change the section. You just stay
in the blowers only until the 5 years. Okay, so macam saya tak sempat nak merasa main instrumen lain sepanjang dalam sekolah. So saya stay trombone, euphonium, just lower brass saja. So bila masuk UiTM, bila dapat exposure baru, masa tu saya macam ni kena time dia lain ni, kena main. So basically saya start main drum 2011 tu lah. 2011 tu baru belajar. Masuk bengkel sana, workshop sana, grup sana je untuk belajar sendiri. Macam basic baca note tu dah ada, tinggal benda-benda basic je lah. Itu lah. Basic playing je lah tinggal. Basic playing. So macam benda tu kita dah tahu dah. Sekolah kita nampak tipu lah kalau kata pasal sekolah, macam tak ada tak ada stick sendiri kat rumah, lepas tu saja belajar main kat rumah kan, mesti ada. So macam bila dah habis tu, okay, macam ni apa yang diorang main. So saya intukan lagi, cari lagi knowledge untuk play in a proper way lah, macam tu. Macam itulah terkembangnya tadi. So menarik lah kisah Abah ni. Orang kata apa, dia nampak lah dia punya passion dia nak main tu bukan setakat nak main, siap nak mengajar lagi. Sebab tu dia sorry tapi itu yang dari segi playing. Itu dari segi playing. Tapi macam mana kalau nak kata saya yang minat untuk mengajar ni, ni saya cerita sikit lah. Macam mana saya boleh start untuk try arrange ataupun start ada rasa nak buat lagu. Masa kat UiTM, masa saya baru masuk, saya memang dah boleh main. Biasa ada certain orang yang dah ada basic daripada sekolah masuk UiTM and dia main tu. So untuk dalam core memang saya still dalam blowers sebab cikgu suruh saya jadi core. Saya dengan ada lagi beberapa orang blowers jadi core dalam tu untuk competition yang saya main drum. So masa saya dalam kelas tu, saya ada nampak satu lagu Fantasia Bulan Madu yang arrangement dia sangat sedap lah. Lepas tu saya tanyalah, siapa yang buat lagu ni? Sebab lain daripada yang cikgu ajar kan. Rupanya ada seorang alumni daripada Jentel, which is nama dia Afiq. So start dari situ saya ada rasa macam sebelum aku keluar, aku kena tinggalkan lagu juga dekat dalam Jentel ni. Itulah dia trigger dia. So start part 1, part 2 tu saya dah start explore, start daripada MuseScore, War Overture, software lama, Encore macam tu. Slowly improve lah dia tu, and mostly on writing ataupun on composing, arranging. Saya banyak self-taught tanya orang. So sampai sekarang macam tu. Kiranya sebelum kita, orang kata apa, kalau harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. So sebelum tinggal kat UiTM tu, ada orang kata peninggalan dia lah dekat UiTM. Betul. Macam dia tinggalkan satu lagu, macam saya alhamdulillah tinggalkan satu rak lah lagu. File sepanjang dalam tu. Nice. Tak terfikir. Tapi satu orang kata apa, kalau dah minat benda tu jadi, orang kata kita buat dia kan. Alhamdulillah. Okay. So guys, kita dah dengarkan sedikit latar belakang ataupun background tentang Abang Hasni di sini. Nampak dia punya perjalanan dia tak mudah lah, macam mana dia boleh jadi sampai sekarang kan. Benda ni start dari kecil lagi kan. Kalau nak start sekarang, kalau you guys ada yang baru nak start sekarang, baru nak minat marching band sekarang pun tak salah, tapi jangan putus asa. Dia kena skip on struggling lah. Okay, jadi alright, lepas ni kita teruskan dengan segmen seterusnya, iaitu kita akan berbincangkan mengenai dengan marching band dengan yang berkaitan dengan current issue ataupun permasalahan sekarang lah. Okay. Seperti yang kita tahu, kita dah 2 tahun COVID, betul, around 2 lah kan, bukan setakat Malaysia je. So satu dunia terkesan dengan COVID kan. Banyak event-event ataupun pertandingan marching band yang terpaksa dibatalkan, banyak yang terpaksa ditangguh. Even kalau ada yang buat pun dia buat online kan. Kalau besar sangat dia buat online kan. Jadi nak tanyalah Abang ni sebagai orang dalam industri marching band ni, ada tak cabaran ni yang Abang Hasni sendiri alami waktu sepanjang COVID ni atau sepanjang pandemik ni? Kalau ada, cuba cerita sikit dan tahu juga kan macam mana insight tentang industri marching band ni. Okay, kalau nak kata efek tu
adalah juga terkesan. Okay, saya ambil contoh sejak saya habis UiTM 2013 macam tu, saya teruskan perjalanan mengajar ataupun coaching dekat UiTM Jengka juga daripada 2014 tu sampai sebelum pandemik lah, which is 2019. Saya rasa last competition yang UiTM pernah adakan tahun 2019 kan, dekat Puncak Alam. Yes. Betul kan? Yes, betul. Alam. So daripada 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 tahun. 6 tahun mengajar tu dia dah jadi macam rutin setiap tahun, betul tak? Macam okay, tahun lepas ada DC, tahun lepas ada competition, lepas tu itu yang UiTM. Kalau yang lain-lain macam join Military Heads, join WhatsApp Passion, so macam okay, ada event, ada show sana, show sini, competition sana, weh mana free tak, weh ada job dah. Lepas tu so bila kata benda ni yang pandemik ni, dia buat sangat menjejaskan orang panggil ekosistem marching band ni lah. Marching band ni ekosistem ekosistem marching band ni kan. Sebab okay, kita ambil contoh antara benda yang efek adalah pelapis lah. Pelapis bagi saya sangat efek ni. Contohnya kat sekolah sekarang kan dah tak ada sekolah, semua online ataupun ada yang ambil SPM yang exam besar je bagi sekolah. So contoh kalau ada form 2 yang baru masuk, diorang dah tak involve dah benda ni, diorang dah tak tahu dah benda ni. Sebab basically kat Malaysia pendedahan awal adalah bermula pada sekolah menengah, betul tak? So contoh kalau kita dah pandemik 2 tahun, so form 1, form 2 yang dah 2 tahun daripada 2020, 2021, diorang tak ada aktiviti band ni. So secara keseluruhan satu Malaysia ataupun negara-negara yang efek dah 2 tahun kehilangan pelapis marching band sendiri. So bagi saya itu efek yang besar lah, dan itu efek terhadap pelapis, dan begitu juga ada efek terhadap tenaga pengajar ataupun orang yang ada career dengan marching band. So benda ni sangat menggugat kedudukan kami selaku tenaga pengajar dan juga selaku pemain itu sendiri. Dan harap tahun depan boleh improve. Kita tak tahu, harap boleh improve lah tahun depan. InsyaAllah kalau kita punya pemerintah buat kerja yang betul, InsyaAllah InsyaAllah, amin. Kita boleh capai apa kata, kalau kita dah capai herd immunity tu dah confirm dah, kita dah boleh buka sektor-sektor yang dah ditutup lama ni kan, InsyaAllah kita boleh buka. Betul. Okay, boleh start. Tadi Abang ni pun cakap yang dia yang key point dia adalah dia punya ekosistem dalam marching band ni sendiri. Kita dah kehilangan, orang kata, pelapis-pelapis muda untuk main kan. Betul. So memandangkan kita dah kekurangan pelapis, and then yang ada pun dah 2 tahun tak main. Contohnya macam tadi kan kita dah ada contoh lah, dia main tahun 2019 tapi dia form 3. Dia form 4 lah contohnya. Lepas tu masuk 2020 dia form 5 dia tak main. Lepas tu nanti bila masuk 2021 dia dah masuk universiti. Maksudnya dia dah 2 tahun dia dah tinggalkan marching band. So maksudnya dia dah lompat ke alam baru, which is daripada sekolah pergi universiti. Sepatutnya universiti tu ada marching band tapi dia tak main. Bukanlah dia tak ada, tapi kita tak boleh nak sentuh pun lah kan. Jadi nak tanya lah pendapat Basni sendiri, adakah kita boleh kata marching band ni relevan untuk kita jadikan sebagai satu hobi ataupun kita nak isi masa lapang kita waktu sekarang? Sebab sekarang kan kita tahu semua orang dah, lagi generasi Z, generasi Alpha kan, semua dah move into new era, which is technologies. Handphone memang sentiasa kat tangan kan, digital. And then kalau nak kata sukan yang sekarang dah up pun, sekarang orang dah banyak main skipping. Orang dah banyak skipping lah saya nampak kan. So macam itu hobi baru lah. Saya cuba skipping tu, tapi skipping tu tak nak saya. Saya macam okay, tak apa. Saya try sekali ni. Bukan hobi saya lah maksudnya. tak kena dengan kita lah orang raja. Tak kena. Jadi saya tanya lah, untuk marching band ni sendiri kan, adakah dia masih lagi mendapat tempat dekat dalam hati
anak-anak muda ni ataupun kita boleh jadikan dia sebagai hobi? Ataupun dah memang kata dah makan telan zaman lah, macam susah lah nak bangkit? Okay, sejujurnya industri marching band kalau senang kita dalam Malaysia dia tak besar. So, kita boleh ambil juga contoh marching band adalah pecahan daripada industri muzik tu lah. Muzik industri, muzik mainstream. Marching band adalah satu aktiviti yang mana menggunakan keseluruhan badan dan juga ataupun boleh kita macam buat formation semua tu pun muzik jugalah. Okay, kalau muzik Malaysia pun boleh dikatakan kecil dalam Malaysia. Apatah lagi pecahan daripada muzik ni, marching band ni yang kita pegang. Okay, kalau nak kata relevan ke tak relevan, saya rasa dia masih boleh diimprovekan. Step ni masih boleh diimprovekan. Contohnya yang ketinggalan. Mana yang ketinggalan tadi, yang setahun dua tu, saya rasa kita kena came out dengan ataupun come out dengan satu cara macam mana nak tarik balik diorang. Macam tadi Azim cakap yang dia dah form 3 betul dia form 5 dia masuk U dah tak ada, macam mana kita nak hookkan dia balik, relevan ke tak jadi hobi, kita nak tarik dia balik, betul tak? So saya rasa itu menjadi tugas-tugas para pengajar, pioneer marching band di Malaysia. Nama-nama yang kita kenal which is macam Abang Syamsul, Abang Isman, Mr. Jimmy and so on, banyak soalan tu. Saya rasa diorang lah yang macam akan membuat satu sistem ataupun membuat satu idea untuk hookkan balik diorang ni. So kalau nak kata relevan ke tak relevan tadi, saya rasa still boleh, sebab marching band memanglah we play in a group untuk produce the sound. Tapi dengan peredaran zaman sekarang, dia boleh dimainkan macam seseorang jadi ke hobi. Contoh main drum, main stick, kita boleh buat video, kita boleh buat content, sebab it's a part of music juga. Music pun ada soloist, ada yang main duet macam tu. So untuk marching band saya rasa still boleh dilakukan benda yang sama juga, buat video, buat content. Saya rasa senang lah buat TikTok. Kita ambil je drum pad, ambil drumstick on TikTok, kata-kata, oh saya rasa benda tu still relevant lagi lah, and benda ni takkan pupus nak rasa. Right, faham. So saya rasa tadi berdasarkan ni apa Abang Asni cakap, saya rasa marching band ni dia memang relevan, tapi dia macam marching band tu kita dah jadikan band. Faham tak? Dia marching tu dia dah tak ada dah. Dia hanya tinggal band je. So macam main. Betul. Kita main, lepas tu kita apa lagi, kita compile semua musician tu kan. Kita main macam contoh dia main blowing, dia main pit, dia main percussion, kita combine sekali, dia ada sounds and then produce. Saya rasa itu boleh lah. Tapi kata kalau marching tu secara beramai-ramai dekat satu padang, sekarang masih boleh lagi lah kan. Okay, contoh sebagai contoh saya ada seorang junior ataupun kawan lah. Okay, dia seorang yang dia seorang drummer. Dia sangat into dengan marching band. Kira dia main drum lah, dan dia suka main snare drum, marching snare drum. Dia boleh main, dia boleh buat stick bagai. Tapi dia kurang dekat marching tu. So saya rasa pendedahan dia bukan dekat marching tapi through video. Maksudnya walaupun benda ni dah tak dipraktikkan on field, tapi berdasarkan reference yang dia tengok, dia boleh buat benda tu. And bila orang dia boleh buat benda tu, kita just tengah nak polish dia punya marching skill je. So ada student yang macam tu, ada budak yang macam tu. Alhamdulillah. Faham. So saya rasa nak kata ke tak relevan tu macam pelik lah. Masih lagi relevan. Betul. Masih boleh diselamatkan orang kata. Alright. Jadi kalau abang rasa masih boleh diselamatkan, apa pendapat abang ataupun apa abang rasa marching band ni boleh tak bangkit semula? Kita menjadi satu industri yang gilang gemilang macam sebelum pandemik 2019 dulu kan. Saya rasa 2019 dulu banyak competition national international kan. Time tu macam betul. Banyak gila, saya boleh kata banyak lah tim ataupun tournament yang ada, yang memang tim akan hantar je. Tapi
Sejak Betul. masuk 2020 dia dah mula senyap sikit, dah sepi. So rasa dia boleh tak jadi relevan macam 2019 ataupun lebih lagi pada masa akan datang? Sejujurnya kalau nak kata dalam masa terdekat ni, saya tak boleh nak cakap apa-apa lah. Macam sebab macam saya cakap di marching band adalah satu sektor ataupun subdivide daripada industri yang sememangnya kecil. So untuk dia bangkit seperti dulu, anggaran saya dalam masa 4-5 tahun ataupun 3-4 tahun minimum lah, saya rasa yang baru dia boleh orang acknowledge balik marching band, terima balik competition, start panggil show. Dia punya effect pandemik ni sampai show pun tak ada. Show yang boleh hidupkan tim-tim independent ataupun sekolah-sekolah pun tak ada. So saya rasa benda ni take time untuk pulih balik lah, untuk pulih balik. So dia akan pulih tapi dah ambil masa. Betul. Saya rasa betul lah dia ada synchronization lah kalau nak kata 3-4 tahun tu berdasarkan situasi ekosistem marching band tu. Which is kita tak ada pelapis. Betul. Kekurangan Betul. pelapis. Bukan tak ada, kita kekurangan. Kekurangan So, pelapis tu so nak kena polish balik satu-satu daripada awal, daripada basic. So makan masa lah kan. Jadi kita teruskan dengan perbincangan kita pada malam ini. Saya nak tanya Abang Hasni sikit lah kan. Kalau kita nak buat kita nak buat satu lagu untuk marching band ni, kita bukan sekadar buat lagu, tapi kita ada panggil program, which is kita akan daripada susun lagu, susun dia punya marching, dia punya apa panggil tu, kita panggil apa plot cerita tu. Dia punya cerita, dia punya plot cerita, lagu dia based on cerita. Lepas tu kita ada dia punya nak susun dia punya marching punya cone apa semua tu kan. Maksudnya banyak benda lah, visual pun kita kena fikirkan kan. Kalau ada sound effect, visual effect dan sebagainya lah kan. Jadi kalau semua elemen ni digabungkan dalam satu program marching band tu sendiri, satu show, kita panggil satu show kan. Jadi Abang ni rasa mana yang lebih mudah untuk kita implementkan ataupun kita adaptasikan dekat marching band yang ada kat Malaysia ni? Sama ada program yang mudah dan temanya umum, ataupun program yang boleh kata high level dan tema dia yang lebih abstract. Maksudnya tema dia melampau-lampau kan. Kita macam nak kena fikir 3-4 kali baru faham apa dia nak sampaikan. So Abang ni rasa mana yang lebih senang dan implement dekat Malaysia ni? Okay, sebelum saya beritahu mana yang lagi mudah, saya cerita sikit tentang evolusi program ataupun type of show yang marching band daripada dulu sampai sekarang. Okay, contohnya daripada dulu kita tahu marching band hanyalah sebuah pasukan yang bermain alat muzik sambil membuat formasi. Okay, kemudian bila diterapkan dalam competition, dia dah jadi macam dululah masa sekolah tahun start 2000 macam tu, sebelum tu lagi 1995, tapi saya masuk band 2006 lah. Dan masa tu saya rasa saya masih sempat lagi jenis performance yang lama, which is dia mudah, jenis persembahan yang tidak menggunakan tema ataupun program. Contohnya pertandingan yang wajib atas sekolah daripada daerah ke nasional hanyalah perlu main 5 lagu, ataupun dia mengambil faktor durasi, iaitu satu persembahan haruslah 13 hingga 15 minit macam tu, tak silap saya. So untuk dalam Malaysia dia ada pula lagu wajib. Contohnya pada tahun 2006, tak silap saya, pada tahun 2006 lagu wajib untuk pertandingan nasional di Malaysia adalah lagu Tanah Pusaka. So itu bergantung pada sekolah masing-masing untuk buat arrangement Tanah Pusaka mengikut sekolah masing-masing lah. Contoh sekolah saya VI, dia buat jenis macam ada jazz style, ada sekolah lain yang buat jenis mellow, jenis flow. So zaman dulu punya style hanyalah mungkin main 4, 5 ataupun 6 lagu untuk mencukupkan durasi 13 hingga 15 minit macam tu. Kemudian
bila adanya macam pengaruh-pengaruh luar, pengaruh-pengaruh daripada US yang sememangnya dah lama dia orang buat program. And saya rasa masa tu Malaysia baru nak start, which is tahun 2007 lebih kurang tahun tu juga lah, 2006-2007 onwards. Masa tu Malaysia baru nak start berevolusi kepada tema ataupun program. Masa tu lah baru start macam okay, contohnya first program yang saya pernah main dengan VI adalah SOS, Spirit of Soldier, yang dibuat oleh alumni sekolah saya sendiri, Abang Syed dan juga tim beliau. Dia dah jadi macam ada cerita dalam persembahan tu. Awal lagu macam mana, pasal apa, awal tengah-tengah lagu pasal apa, ending lagu macam mana, tu keseluruhan dia pasal cerita. So untuk buat benda tu, saya rasa kalau nak kata yang lagi mudah adalah yang awal-awal tadi lah, yang just main 5 lagu, 4 lagu yang tak ada kena-mengena. Macam lagu ni first pasal benda lain, lagu ni lagu sedih, macam tu senang. Janji ada lagu. Tapi kalau janji lagu lah itu. Tapi kalau nak diikutkan zaman sekarang, saya rasa sejak 10 tahun ni, 10 tahun kot, diorang ataupun kita orang dah terapkan elemen program. So saya rasa itu dah tak menjadi satu masalah untuk tenaga-tenaga pengajar ataupun band director ataupun siapa yang handle band untuk membuatkan program ini sebagai sebagai diorang punya repertoire. Saya rasa benda tu semua orang dah adapt and semua orang dah boleh terima cara tu. Mungkin ada sesetengah grup yang bagi cerita, contoh tema Sudirman, lagu Sudirman, tema P. Ramlee, buat lagu-lagu P. Ramlee. Tapi ada juga contohnya tema abstrak, contoh tajuk dia cermin. Apa yang kita nak tahu pasal cermin, betul kan? So itu terpulang pada kreativiti pengolah lagu dan juga orang yang buat formation, orang yang buat drills untuk portray macam mana nak keluarkan cermin tu jadi sebuah cerita, jadi sebuah lagu. Contoh antara yang saya pernah main program masa sekolah adalah Volcano. Semua orang tahu Volcano, gunung berapi. Apa je yang dia buat, benda meletus, benda panas yang merosak kan. Tapi macam mana dia nak tukarkan fenomena tu kepada cerita, sound dan juga persembahan. So macam adalah mood-mood yang diorang terapkan. Diorang arrange lagu tu sound yang tense, sound yang besar, pergerakan visual, formasi yang besar, laju dan juga bentuk-bentuk. So saya rasa sekarang semua orang dah boleh adapt dengan perubahan evolusi tersebut dan saya rasa semua orang boleh buat dengan cara moden sekarang, which is dengan menggunakan tema atau program. Faham. So macam kira abstrak ni satu benda yang kita bagi satu benda je, contoh cahaya keimanan contoh lah kan. Cahaya keimanan. Contoh. So macam lagu-lagu faham? So macam benda-benda tu saya ada teringat satu, saya tak tahu lah benda ni dikira abstrak ataupun tidak, tapi saya ada teringat saya pernah tengok satu show UiTM Perlis rasanya. Tahun 2017 dekat diorang punya drum competition UiTM. Tema tak salah saya, tema dia Mario. Mario. Yes. Jalan cerita dia tak ingat sangat, tapi saya ingat ada point bukan point penting, ada lagu yang macam ni lagu Mario sebab faham tak, dia macam tema dia Mario. Saya ni lagu Mario yang macam tu. So macam itu dikira abstrak ke ataupun kira macam kalau Mario ni memang cerita pasal Mario je. Mario saya rasa program tu saya kenal lah. Saya ada kawan siapa yang main program Mario tu, tak silap saya check dulu apa. Okay, kalau kata tu bagi saya Mario belum lagi abstrak sebab orang tahu Mario is about game. It's about every level tu berbeza. Contoh sound yang diproducekan mengikut level dalam game. Pada awal game dekat atas kan, dekat darat. Lepas tu still ada punya sound dia macam major, ceria.
Then next level dia dah dungeon. Maksudnya show then dalam air pula. So sound-sound yang tu maksudnya benda tu dah ada. So dia kalau nak kata abstract pun bukan abstract sangat lah. Maksudnya benda tu just bertemakan Mario yang dia buat, dia olah balik sebagai persembahan. Kalau abstract ni benda yang kita tak tahu pun benda tu boleh jadi lagu. Contohnya wave. Tema dia wave. Ombak kan. Ombak yang kita tahu lagu Ombak Rindu je lah. Ombak Rindu lain lah. Tapi kalau lagu ombak tu, macam mana penulis lagu tu, orang yang buat formation drills tu nak portraykan ombak tu dalam elemen persembahan. Bunyi tu, instrumentation apa yang digunakan, benda tu memang akan mengasah bakat dan juga kreativiti pencipta formation, drills dan juga lagu lah. Jadi so abstract ni benda kita tak tahu. Jadi pendapat Abang Hasni sendiri, kalau lah anda kata kita nak capai dekat Malaysia ni, industri marching band kat Malaysia ni, kita nak capai satu tahap di mana kita boleh mempersembahkan persembahan abstrak dan diterima ramai. Maksudnya semua orang kita tengok satu program ni, kita tahu lah, ni cerita pasal, contohlah dia cerita pasal jungle kan. So abang rasa bila Malaysia boleh sampai ke satu tahap tu, bila kita nak cerita pasal abstrak ni, maksudnya daripada segi persembahan tu boleh diterima, persembahan tu boleh di-deliver dan persembahan tu juga boleh diterima oleh orang ramai. Abang rasa bila benda tu boleh capai kat Malaysia? Kalau nak kata bila, benda ni berkait juga dengan industri muzik. Contohnya muzik, maksudnya industri muzik tanah air sendiri lah. Ya, industri muzik tanah air. Contohnya sebagai seorang pelajar muzik, orang yang belajar lecturer ke apa, diorang dah explore muzik yang jauh, yang abstrak juga, ataupun yang avant-garde. Dengar avant-garde. Tapi kenapa dekat Malaysia yang keluar dekat radio ataupun yang keluar dekat mainstream adalah lagu-lagu yang kita macam biasalah, mainstream lah, typical lah contoh. Maksudnya benda tu depends on pendengar tu nak yang macam mana kan. So kalau nak katakan dalam marching band pula, contoh kalau tadi Azim cakap benda tu tema jungle, saya rasa selain daripada tu ataupun formasi, benda tu dah memang boleh diportraykan dari sudut uniform. So selain daripada lagu ataupun visual ke apa, mungkin boleh menggunakan medium uniform untuk menjelaskan lagi cerita. Sebagai contoh, Voice of Percussion pernah buat program Emotion of the Ocean. Emotion of the Ocean, saya main marimba masa tu, saya main beat Emotion. Lagu tu abstract, lagu tu pasal ocean. Tapi apa yang dipertengahkan dalam program tu adalah tentang pencemaran. Contoh laut kan. Laut dia boleh jadi disaster, jadi pasal tsunami, boleh jadi pasal ikan ke apa-apalah pasal laut kan, sungai. Tapi apa yang Voice of Percussion BOP cuba nak portraykan adalah tentang pollution, tentang kebersihan laut, air. Benda tu yang diportraykan. So antara medium yang digunakan untuk menjelaskan lagi program tu adalah floor mat, macam laut, dan juga backdrop yang melambangkan laut, pencemaran. Saya rasa benda yang macam tu lah yang boleh membantu untuk memahamkan lagi program, orang lain pun dia faham. Kiranya kalau kita nak kata program yang bertemakan abstrak ni, dia bukan sekadar lagu semata-mata lah, dia kena ada sekali elemen-elemen visual effect, sound effect dan sebagainya. Betul, itu yang membantu untuk memahamkan penonton yang bukannya macam nak scan sangat-sangat, dia ni buat apa ni, dia tengok, dia nak ni best ni itu pun dah cukup lah. Dia faham. Memandangkan kita tanyakan tentang pengalaman Abang Hasni kan. Jadi Abang Hasni tadi dia kata dah tahun daripada tahun 2014 mengajar UiTM Jengka. So 14, 15, 16, 17, 18, 19
Dah 6 tahun. 6 tahun. Jadi aku nak tanya lah kan, tak tahulah kan soal ni Okay. sensitif ke tak kan. Okay. Takut Sepanjang tak ada lah. Okay. Sepanjang 6 tahun abang mengajar dekat UiTM Jengka ni kan, program ataupun show mana yang boleh kata menjadi masterpiece untuk abang sendiri? Masterpiece So macam lepas dia orang buat show je macam wah, okay, aku rasa memang ini the best program yang aku pernah ajar. Macam tu lah. Kalau nak kata macam tu setiap tahun aku macam meleleh je dengar kan. Even tak menang pun tu macam ui bapa bestnya macam tu lah. Okay lah, pada saya sendiri every year yang saya buat dia improvement daripada yang sebelum tu. So macam daripada 2014 tu saya baru nak start. So improve saya 2014 dekat Melaka, 2015 dekat Shah Alam, 16 kat Penang, 17 kat Tungun, 18 Perlis, 19 Shah Alam. Okay. So antara 6 tahun ni kalau nak kata masterpiece, kalau 2 boleh tak 2? Boleh. Okay. Kalau dari segi overall kepuasan hati yang memang saya dah bagi, contoh saya dah masuk suara, saya belajar muzik, saya belajar macam mana komposisi yang betul. Kalau nak kata saya all out dekat bahagian muzik dan juga segala pengalaman saya adalah program tahun 2019 which is Four Seasons dekat Puncak Alam lah. Four Seasons dekat Puncak Alam, kita orang pakai baju putih je masa tu, baju putih, instrumen. Itu memang dari segi kualiti sound, kualiti music, composition yang saya boleh puati lah masa tu. Walaupun lagu tu untuk program tu 2 orang yang buat lagu, saya dan juga saudara Imirwan. So dalam tu ada 4 movement. So 4 season, setiap satu movement tu portraykan every season lah. Okay, itu antara yang terlatest dan saya rasa paling parti lah, yang saya sehabis bagi apa yang saya dah belajar selama ni. Tapi kalau lagi satu pula masterpiece saya adalah tahun 2015 berita dekat Shah Alam. Masa tu kita orang buat Double Trouble ni yang kita tahu kumpulan rock dekat Malaysia. Dia orang pernah buat konsert, nama dia Double Trouble, which is kumpulan Wing dengan Search. Wings dan Search. Awi dan juga Mitchell tu. So pada tahun tu saya compilekan diorang punya lagu-lagu di satu program. Masa tu yang saya rasa baru start lah. Tak silap saya tahun tu lah yang start kita orang tak pakai uniform, pakai baju macam Renegade, Pulse Percussion macam tu kan. Lepas tu contoh masa tu UiTM lain masuk Padang masih lagi bagi beat 3 line dum tu betul dah habis show style marching band punya. Lepas tu macam kalau crowd dah habis pun masih lagi pergi depan, dalam meja angkat, toleh kiri keluar dalam line ikut drum. Tapi masa tu Jengka saya buat masuk dari belakang jalan je, terus start terus order first chart. Lepas tu habis lagu pun terus keluar macam tu je, macam okay tak lu macam buat hal sendiri lah. Macam buat sendiri lah. Masa tu lah start. And kenapa saya suka 2014 juga 2015. So masa tu dia sama level student yang saya ajar, energy yang diorang bagi, tempoh praktis yang cukup. Ini untuk Kom UiTM. Kadang-kadang tempoh praktis dia memang tak tentu. Kadang-kadang 2 minggu lepas final, betul tak? Kadang seminggu setengah, yang nak tally orang lain dah ambil paper ke tak. Tapi kebetulan tak saya 2015 tu kita orang satu UiTM, satu Malaysia dapat masa yang lama, which is 3 minggu, almost 1 month. So saya rasa itu tempoh praktis yang cukup lah untuk pergi competition kan. Itu lah 2015 dengan 2019. Apa tadi? Boleh 2015 Double Trouble. Double Trouble. 2019 Four Seasons. Four Seasons.
Jadi lepas habis saya nak tengok balik lah, double cover 4 season. Alright. Okay, terima kasih Abbas ni. Jadi untuk soalan yang dekat segmen ni, satu lagi soalan terakhir lah yang kita nak tanya lah. Pada pendapat Abang Hasni lah kan, kenapa sekarang ni walaupun kita dah masuk tahun 2021, kita dah kata marching band ni kita dah berevolusi macam Abang cakap tadi. Dulu askar je yang join marching band ni kan. Sekarang ni dah jadi macam kau bukan askar pun kau boleh join. At least kau ada basic music, kau dah boleh join marching band. Cumanya kau kena asah marching skills je. Betul. Tapi kenapa sekarang ni kan marching band ni masih lagi dianggap sebagai satu pasukan untuk askar sahaja. Maksudnya dah bukan, tak diangkat sebagai satu sukan ataupun satu seni kreatif yang lain. Macam kalau kita nak kata sebenarnya marching band ni dah boleh bawa masuk Olimpik dah kan. Sebenarnya kita dah boleh buat bertanding dah. Kan? Sebab setiap negara ni dah ada ada sukan dia masing-masing kan. Macam contoh macam yang terbaru sekarang ni dekat Olimpik dah bawa masuk sukan yang terbaru which is skateboarding. Macam benda tu sebelum ni tak ada, tapi baru diperkenalkan. Extreme sport. Extreme sport. Macam sekarang ni patutnya kita dah boleh bawa marching band masuk dalam Olimpik sebagai mungkin satu seni kreatif lah, sukan seni kreatif lebih kurang macam tu lah kan. So kenapa abang rasa zaman sekarang ni stigma dia masih ada lagi mengatakan bahawa marching band ni sebenarnya untuk orang-orang askar je, untuk budak-budak yang macam budak-budak keras lah, senang cerita kan. Macam kalau lembik kau jangan masuk. Itu lah. Okay, saya rasa benda tu adalah major dia mindset sebenarnya. Mindset orang yang melihat. Contohnya memanglah orang kata kenapa orang-orang yang keras je, orang yang tegak, orang yang askar je boleh main. Sebab mungkin orang nampak yang instrumen tu berat. Orang nampak angkat biasa besar-besar tu tak patah ke pinggang. Contoh ada even perempuan ke wanita ke yang macam angkat tak risau ke angkat benda-benda tu. Saya rasa tu macam mindset sebab dia orang tak tahu lagi macam ni benda tu kan. Okay, so kalau nak kata macam pasal askar tu, saya rasa mindset ataupun pendedahan yang kurang. Sebab mostly yang orang tengok marching band ni hanyalah dekat competition, itu pun siapa yang tahu je. Siapa itu contohnya betul. Contoh macam buat competition antara sekolah, yang datang tengok orang confirm lah kawan-kawan sekolah dengan family. Betul tak? Lepas tu yang dekat luar pula, kalau tengok marching band yang besar, contoh macam yang mak saya tengok dalam TV, itu perarakan. Itu dia yang boleh nampak pancaragam yang banyak. Kalau ada festival, yang lain-lain semua tengok macam show dinner ke, itu pun bukan dia panggil satu band tu, panggil a small of group, combo group kecil-kecil dia panggil untuk buat. So dia orang kurang pendedahan kat situ. Lepas tu kalau nak kata diangkat menjadi satu sukan tu, sebenarnya dekat luar negara memang dah diorang dah panggil industri ni boleh dikategorikan sebagai sukan panggil sport of the arts, WGI, International punya program. Diorang dah memang angkat benda ni sebagai sport of the art. So macam mungkin dekat Malaysia ni encouragement dia terhadap tu kurang, walaupun memang dah pernah buat competition yang berdasarkan WGI juga, tapi mungkin penerimaan orang tu belum lagi sebab masih kurang didedahkan kepada public. Sebab yang tahu skop marching band ni hanyalah kita je. Kita tak keluarkan lagi, kita tak jadikan dia dalam mainstream lagi. Sebagai contoh, cuba kalau kita jadikan marching band ni salah satu music mainstream yang dekat luar dalam industri muzik ni, mesti orang akan tahu, rupanya marching band boleh buat macam ni, bukannya askar je boleh buat. Contoh hari tu yang awal-awal pandemik pun, yang grup polis, pasukan tentera, diorang pun dah start berevolusi lah. Daripada marching band dah boleh buat video, main FPA tu, pakcik main apa tu kan. Nampak pernah tengok. Diorang pun dah start berevolusi macam okay, marching band bukannya sekadar main berdiri tegak, tapi diorang pun boleh main secara happy dan juga diorang tahu diorang punya peranan sebagai penghibur, sebagai performer, entertainer. Rasa mindset lah. So kiranya kita
kalau nak angkat sukan marching band ni sebagai kata apa diterima oleh masyarakat Malaysia ni, mindset tu lah yang nak kena tukar. Betul. Contoh macam kenapa orang boleh terima e-sport. Kan dia punya prize pool dia punyalah banyak juta kan, just for sake of 5%, 10% per squad. Tapi mungkin orang nampak macam marching band ni, oi ni nak hantar, nak pergi sukan ni, semua ni mahal ni ramai ni nak hantar ni macam mana kos ni kan. Macam tu lah orang risau dia macam tu kot. Mungkin costing dia Ada saya lah. Betul. Faham. Okay. So itu dia tadi kita dah dengarkan sedikit atau pengalaman ataupun pandangan Abang Hasni tentang marching band ataupun industri marching band dekat Malaysia. Bergerak kepada segmen yang terakhir lah kan. Segmen terakhir ni kita soalan dia agak random sikit lah, dan kita akan ada ambil soalan daripada IG lah kan. Jadi kita nak tahulah kan, sepanjang Abang Hasni mengajar ni kan, macam kan kita tahu sebenarnya band ni dia tak terhad kepada lelaki sahaja ataupun perempuan sahaja kan. So kecuali kalau macam college perempuan je lah kan. Kalau dia lelaki pelik lah. So macam so dekat pernah tak dalam tim abang sendiri kan, tak kisahlah tim mana-mana pun, pernah tak ada macam ada tak orang yang macam dia masuk macam sebenarnya boyfriend dia masuk, lepas tu dia ajak girlfriend dia masuk. So bila dia orang masuk dia dah jadi lovebird kat dalam tu. Ada ada je sebenarnya. Jadi kalau abang rasa kalau ada tu kan, so abang rasa macam diorang patut teruskan ke ataupun macam dia akan jadi satu beban untuk tim, macam nanti kalau power koyak nanti power koyak pula kan. Tak tahulah. So macam kot lah abang pernah ada pengalaman dengan nak handle budak macam ni kan. Itu pengalaman bukan student dengan student je, kadang-kadang pengajar pun ada kan dengan student kan. Budaya lah kan. Tenaga pengajar dengan budak dengan dengan budak EU lah. Student yang budak EU. Bukan budak sekolah lah, bahaya kan sekolah. Itu pedofile tu. Okay, tapi kalau nak cerita kalau dua-dua tu dalam band K, dia bergantung pada passion dia orang. Sebab mostly yang saya jumpa bukannya masuk sebab benar masuk. Mostly dalam band ni diorang start kenal lepas masuk band. Kiranya berkutik lepas masuk lah. Ya, maksudnya lepas masuk, okay, awak pun macam band. Saya band juga dulu. Okay, nah miau dah. Miau. Miau. Macam tu. Jarang lah saya nampak macam I masuk sebab girlfriend, I masuk sebab girlfriend, I masuk anak. Kiranya dekat marching band kita boleh kata platform cari jodoh juga. Boleh salah satu platform lah. Okay, faham. Okay, satu lagi soalan yang terakhir lah. Ini soalan daripada saya sendiri. Nak tanya lah kan, apa yang membezakan budak marching band dengan budak yang lain? I mean budak yang bukan marching band. Dan kalau ada, apa keistimewaan dia? Ni random ni. Besar sangat topik ni. Kejap ada saya kita ada 10 minit lagi. Kita tulis timing 10 minit. Pada saya special dia adalah contoh kan, lawak budak band dia faham. Dia macam tu. Macam lawak ada certain yang diorang ada certain yang benda cakap budak band dia faham. Lepas tu kalau saya yang specialkan daripada benda lain, okay, contoh, okay, dia bukan special lah, ni bagi saya contohnya beza musician dengan orang yang main marching band. Musician, diorang boleh main muzik secara seorang, secara solo, dan juga tak perlu menggunakan pergerakan badan yang lain. Tapi marching band dia boleh divide dia punya pemikiran, otak dia kepada pelbagai fungsi ataupun kita sebut multitask, which is masa itulah nak main muzik, masa itulah nak jalan,
nak fikir tempat, nak berlanggar. Saya rasa benda tu satu kelebihan lah untuk kerja macam band. Maksudnya otak dia boleh berfungsi. Maksudnya dia boleh hidupkan semua sel otak dia untuk menggunakan Sel semua otak sekali dia semua berhubung, tak perlu Fagro. Tak boleh Fagro. Okay, faham? Alright bang, kita teruskan dengan soalan daripada Instagram. Saya ada dapat 2-3 soalan. Saya bacakan sedikit. Jadi kita perlukan jawapan daripada abang, short and simple je. Okay, boleh. Okay. Laju ni? Tak ada lah laju, tapi seringkas yang boleh lah. Okay, jadi soalan ni daripada Nuril Syafiq. Dia tanya kat sini, Abang Hasni selain drumline dengan trombon, apa lagi yang abang boleh main? Gitar, piano. Contoh instrumen marching band semua boleh main lah. Hampir keseluruhan instrumen marching band kira pernah sentuh dan boleh main lah. Boleh main. Bagus ni. Alright. Lepas tu soalan yang kedua. Yang ni soalannya daripada Nona. Orang kata abang ni the next in line nak ganti Iskandar Sturk. Betul ke? Tidak. Muka je. Muka mungkin bagi kurang lah, tapi tidak. Muka ada iras tapi tidak Alright. Okay. Awak pun sama lah. Macam iras juga. Jauh panggang daripada api. Alright bang, last soalan saya ni, soalan daripada Alif Syukri. Dia tanya kat sini, Bang Hasni, band UiTM mana paling abang Hasni minat selain daripada Jengka sendiri? Satu ke lebih dari satu? Kita bagi 3 lah. 3. Okay, Shah Alam. Okay. UiTM Shah Alam Shah Alam. Okay. UiTM Melaka. Sebab dia orang baru tapi dia orang punya fasa improvement orang laju. Itu power. Dan juga UiTM Perlis. Okay. Tak ada bang, saya untuk pengetahuan penonton sekalian, saya merupakan alumni UiTM Perlis. Jadi macam bila orang sebut UiTM Perlis rasa macam wah, seronok pula. Alright, okay, terima kasih Abang Hasni sudi luangkan masa bersama kami dekat dalam Voice Out by Voice of Kasha. Jadi para hadirin sekalian, para penonton, saya rasa cukup sekadar di sini saja kita punya sesi bersama dengan Abang Hasni. Terima kasih sekali Abang Hasni sudi luangkan masa. Mungkin kita boleh dengarkan last kopek daripada Abang Hasni untuk ataupun harapan Abang Hasni untuk industri marching band. Silakan. Saya harap industri marching band ni akan pulih dan terus berkembang pada masa akan datang, sebab banyak lagi pelapis-pelapis marching band yang nak improve diri orang pada masa hadapan dan juga menjadi antara pioneer yang akan membawa marching band Malaysia ke luar negara, insyaAllah. Alright, itu dia harapan daripada Abang Hasni. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya sesi pada kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga follow Voice of Kasha. Kita akhiri kita punya sesi pada kali ini dengan serangkap pantun 2-3 kucing berlari. Kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum.